Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk hadir dalam majlis ini, dan kita mengharapkan dengan adanya majlis yang begini Allah istiqamahkan kita. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan kita mengharapkan Allah memberikan kita kekuatan untuk beramal dan seterusnya memberikan kita syurga dengan mudahnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kerana itu janjinya. Baik. Jadi ikhlaskan diri kita dalam siri menuntut ilmu dan pastikan kita mendapat ilmu yang bermanfaat, dan yang paling penting kita beramal dalam ilmu tersebut. Jangan sekadar ilmu, maklumat, lepas tu dah habis kat situ, kita beramal pun tidak, berdakwah pun tidak. Jadi tugas kita untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat dan beramal dengannya, dan pahalanya terlalu besar. Baik, kita sambung balik pelajaran surah At-Takwir. Kita berada di antara ayat-ayat yang terakhir, yang mana kita telah menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril alaihi salam dalam bentuk yang nyata sebanyak 2 kali, pada permulaan dakwah dia, dan kedua pada hari peristiwa Isra' Mi'raj. Baik. Jadi dalam kejadian itu, satu kejadian yang kita beriman, walaupun akal fikiran kita tidak mampu untuk menerimanya, tetapi iman kita yang menerimanya, dan insya-Allah ianya menjadi bekalan iman yang di antara iman yang kuat, yang kita mengharapkan dengan keyakinan kita membenarkan perkara tersebut, seperti mana Abu Bakar membenarkan Rasulullah berjalan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tanpa ragu-ragu, dan peristiwa Mi'raj pula, yakni Rasulullah dari bumi Masjidil Aqsa menuju ke atas langit itu, kita mengharapkan kebenaran itu adalah satu keyakinan yang mutlak pada diri kita. Kita letakkan keyakinan. Kita letakkan keyakinan yang mutlak supaya apa? Iman kita meningkat dan bertambah, dan dimasukkan kita di kalangan minas siddiqin. Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq itu kerana membenarkan kalimah cerita tersebut walaupun dianggap dongengan. Tuan-tuan dan perempuan, itu dia iman. Iman adalah membenarkan. Oleh kerana itu saya amat suka kepada kita, bertemu dengan Al-Quran, kita benarkan dulu. Kita benarkan, beriman, kita yakin. Walaupun cerita itu agak unik, ataupun macam kisah dalam hadis, cerita-cerita yang diceritakan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita benarkan. Seperti yang Rasulullah mengatakan, lembu berkata-kata, Abu Bakar membenarnya, Umar membenarnya, dan kita termasuk golongan membenarnya, walaupun kita mengatakan macam mana lembu boleh berkata-kata, tetapi begitulah hukum dia. Kerana keimanan itu yang akan menentukan kita membenar ataupun tidak. Banyak lagi peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman ini, di antaranya batu dan pokok berkata-kata. Waktu berlaku peperangan besar antara Islam dengan Yahudi, akan berlaku pokok-pokok, batu bata akan berkata-kata. Sehingga kan yang dikatakan kasut pun berkata-kata. Ala kulli hal, untuk menceritakan dalam perkara ini ialah beriman. Letak aja iman, selesai semua masalah. Itu kelebihan iman. Kita beriman, selesai semua masalah. Okey? Kemudian kita merujuk 3 kurun terbaik mentafsirkannya. Itu kaedah kita lah. Baik, sekarang kita masuk dalam bab ayat yang berikutnya. Kita ayat ke-24. Di mana ayat yang ke-23, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun.
Dan dia Muhammad bukanlah, dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang, yang dikaitkan ini pada peristiwa awal risalah yang Rasulullah menyaksikan. Di awal risalah dia menyaksikan Jibril dengan 600 sayapnya. Dalam surah An-Najm diceritakan sebanyak 2 kali pertemuan Rasulullah dengan Jibril secara jasadnya yang asli, yang mana pada kisah awal dakwah dan juga ketika berada di atas langit sana. Jadi kedua-duanya ya mengisyaratkan kepada kita Rasulullah telah melihat Jibril dengan wajah yang asli ataupun bentuk yang asli. Kemudian Allah mengatakan, wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin, dan dia Muhammad bukanlah orang yang bakhil untuk menerang yang ghaib. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama kita kena beriman bahawa dia tidak tahu perkara yang ghaib. Itu pertama. Supaya tidak menjadi salah faham manusia ya mengatakan Rasulullah pun tahu yang ghaib, segala-galanya dia tahu. Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran, mengingatkan kepada kita bahawa Rasulullah tidak tahu. Kalau tahu yang ghaib, katakan wahai Muhammad, kalau kamu tahu yang ghaib, habis kebaikan kamu akan pulun, dapat semua. Kalau tahu yang ghaib, peristiwa Uhud tidak akan berlaku. Kenapa? Uhud kita berhadapan dengan kekalahan umat Islam ya, yang sampai Rasulullah pun tercucuk muka dia dengan besi. Rasulullah terjatuh jerat yang dipasang oleh orang kafir musyrikin. Kalau dia tahu yang ghaib, tetapi dia tak tahu. Bagaimana dia tahu yang ghaib-ghaib selain daripada beberapa perkara tu? Disebabkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dia tahu. Kalau tak diwahyukan, dia tak tahu. Kalau tidak, masakan Rasulullah SAW termakan daging yang diberikan oleh wanita Yahudi itu berisi racun. Sebahagian sahabat mati. Rasulullah termakan sedikit. Ya. Tetapi pertolongan Allah. Daging itu berbicara. Subhanallah, maha suci Allah dalam bab ini. Dan saya beriman. Hadis yang sahih itu saya beriman. Baik. Jadi ini mengisyaratkan bahawa Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Allah tentang perkara yang ghaib, dia akan sampaikan kepada umatnya. Rasulullah tidak menyimpan rahsia. Apa juga yang perlu disampaikan, dia akan sampaikan. Itu tabiat para nabi. Dia tidak bakhil. Dia tak macam kita. Ya, ada ilmu. Bukan ilmu ghaib pun. Kita ada ilmu apa? Ilmu respi yang agak sedap lah. Kan? Itu kemain. Secret respi. Tak boleh siapa belajar ambil. Melainkan kena belajar. Daftar. Ui, garangnya. Ya. Nakkan respi dia, dia masak cekodok je lah. Agak sedap sikit kan. Mesti ikut kursus. Ya, daftar. Berapa kena bayar. Orang yang nak masuk tu tak ada duit, tak boleh. Ui, bakhil. Ilmu. Jangan bakhil pada ilmu. Kerana itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Yang akan memberi ganjaran pahala yang besar. Walaupun masak cok kodok. Ya. Walaupun masak cok kodok tu. Ya. Kita nampak macam tak ada apa-apa. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nak besarkan pahala cok badak. Tadi kodok ni badak. Kan? Kalau ada lagi besar, kita boleh ceritakan. Tapi tak ada. Itu yang paling besar, cok badak. Baik. Kita boleh dapat pahala itu dengan memberi ilmu yang bermanfaat. Tahu tak berapa banyak pahala yang tok nenek kita bermula daripada asal nasi beras tu masak menjadi nasi itu. Ya. Berapa besar pahala tok nenek kita tu ya, yang mengajar anak cucu cicit piat piut sampai ke bawah tu. Semuanya mewarisi ilmu masak nasi daripada mak tok nenek sampai ke atas sana. Besar pahala dia dapat tu. Ya. Itu pasal kita galakkan kepada ibu bapa ataupun tok nenek tu, ajar anak tu Fatihah. Dapat anak cucu tu dari mulut kita Fatihah, dia setiap kali sembahyang kita dapat pahala. Setiap kali dia sembahyang kita dapat pahala kerana kita mengajar dia. Ya, besar pahala tu. Besar betanak nasi pun pahala besar. Ya, itu dia. Ilmu yang bermanfaat. Jangan bakhil dalam bab ilmu, insya-Allah. Tetapi ilmu jahat jangan. Itu kena bakhil. Mentang-mentanglah dia seorang pencuri satu ketika dulu, profesional, dia nak ajar mencuri. Tak boleh. Dia kena simpan ilmu tu untuk kebaikan ummah.
Bila berlaku kecurian, dia dah tahu dah. Ini orang ni macam ni. Itu tak apa. Untuk membantu polis, membantu badan-badan tertentu. Tapi kalau kita ajar kepada orang lain beramal, maka di sana ada benda yang tak kena. Ya, berdosa dalam ilmu yang tidak bermanfaat. Baik. Dan dia Muhammad bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan yang ghaib. Dia tidak bakhil kerana bahkan yang ghaib ini adalah satu perkara yang penting untuk disampaikan. Kerana yang ghaib ini adalah di antara rukun iman kita. Beriman dengan perkara yang ghaib. Beriman dengan Allah. Allah bersifat ghaib yang tak nampak di mata. Bila bicarakan ghaib, ialah satu benda yang tak nampak di mata. Yang tak boleh dirasakan. Maka beriman dengan perkara yang ghaib. Beriman dengan kewujudan malaikat, kewujudan syaitan, kewujudan apa yang telah dikatakan oleh syarak ada, maka kita beriman kewujudan mereka semua. Kewujudan hari akhirat, kewujudan azab kubur yang sebahagian manusia menafikan. Kita beriman. Itu dia. Dan Rasulullah menyampaikan, kenapa dia menyampaikan? Tuan-tuan dan perempuan kena ambil kaedah-kaedah yang penting. Rasulullah bila menyampaikan benda tu jelas sejelas-jelasnya. Sahabat dah tak bertanya. Kalau tak jelas, sahabat bertanya, dia jelaskan sehingga sahabat semua clear. Apa tu? Oh, kopi ada. Alhamdulillah. Sahabat clear. Ambil kaedah bahawa Rasulullah menyampaikan seclear-clearnya. Bahasa English. Seterang-terangnya. Dia tak menyorok, dia tak menyimpan maklumat. Ingat tu. Dan Rasulullah memahami bahasa Arab. Bahasa Al-Quran. Dan dia fasih. Dia di antara orang yang fasih bahasa Arab. Ya. Okey. Dia fasih sastra Arab, dia fasih bahasa Arab, dan dia faham maksud Al-Quran, dan yang paling menarik, dia faham apa yang Allah nak. Kenapa? Ini berkaitan dengan persoalan ghaib. Dia tak boleh bakhil, dia tak boleh menyimpan rahsia. Dia tak boleh menyimpan agama, dia kena menyampaikan. Oleh kerana itu, persoalan ghaib telah jelas, clear, tak ada ragu-ragu. Bila kita bicara Ar-Rahmanu ala arsyistawa, Allah bersemayam di atas arash. Satu yang jelas, Rasulullah bercakap, para sahabat faham. Para sahabat faham 100%. Ke para sahabat tak faham? Ke kita yang tak faham-faham? Para sahabat faham. Dan mereka tidak bertanya walaupun sedikit. Kerana mereka faham apa yang Rasulullah terangkan. Tetapi kita yang menjadi masalah, tak faham-faham. Manhaj talaqi kita bermasalah. Manhaj kita menuntut ilmu itu bermasalah. Akhirnya menjadi masalah. Kita campur baurkan agama kita ni dengan falsafah, dengan pandangan. Na'udzubillah min zalik. Kenapa tak jadikan agama kita keaslian? Kita ambil asli, begitulah kita bawa. Habis cerita, tak ada masalah. Rasulullah kata Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah yang mengatakan. Rasulullah mengatakan begitu. Dan para sahabat mengatakan begitu. Dan kita mengatakan begitu juga. Ini kaedah pendirian yang tegas. Kerana apa? Rasulullah mengetahui yang ghaib. Tapi sayang, bila kita yang akal kita ni pendek, kita masuk urusan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita tidak ada pengetahuan dalam bab yang ghaib. Itu di antara masalah. Tapi bila kita sebut bab-bab yang ghaib pada saintis, oh, oksigen, hidrogen, boleh pula beriman. Air dijadikan dari apa? H2O, hidrogen 2 dan O. Tak pernah pula mereka membahaskan bagaimana begini-begini. Tak pernah ada perbahasan. Tak pernah pula. Sebab apa? Kita beriman dengan fakta ahli sains. Kenapa perkara yang begini tidak beriman? Fakta yang datang daripada Rasulullah SAW. Dan 3 kurun yang terbaik mentafsirkan seperti mana yang Rasulullah tafsir. Fi qulubihim maradun. Pada hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradah. Allah tambahkan penyakit. Tuan-tuan dan perempuan, kembali kepada iman. Kembali kepada Islam. Kembali kepada awal cara yang Rasulullah bawa. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti mana Rasulullah dan para sahabat beriman, maka mereka akan mendapat petunjuk. Allah dah mengisyaratkan siapa yang beriman cara begini akan mendapat petunjuk. Dan insyaAllah mudah-mudahan ya Allah beri petunjuk kepada kita semua. Baik.
Kemudian Allah mengatakan, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Baik. Dalam ayat ini, apabila para ulama, di antaranya Imam Ibn Katsir mengingatkan kepada kita tentang golongan-golongan tertentu, kafir Quraisy ini mengatakan Rasulullah SAW menerima wahyu dari syaitan. Ya, dia dapat wahyu dari syaitan. Mula-mula dia katakan Rasulullah SAW apa dia? Ya, ahli sasra, ahli sihir, pusing tu pusing ni, berbagai tuduhan kepada Rasulullah. Dan itulah hikmah kenapa Rasulullah tidak boleh menulis dan membaca. Ya, kerana mukjizat, tidak bolehnya Rasulullah menulis dan membaca itu adalah mukjizat yang dimilikinya. Tetapi kalau kita tak boleh membaca dan menulis, itu apa? Itu bukan mukjizat. Ya, kejahilan yang kita miliki. Rasulullah sebagai mukjizat. Ya, pasal apa? Untuk memelihara Al-Quran supaya tidak dituduh Al-Quran itu dibuat oleh Muhammad. Muhammad yang mencipta Quran. Bagaimana dia nak mencipta, tulis pun tak reti. Bagaimana dia nak mencipta, membaca pun tak pandai. Okey? Jadi begitu kehebatan Rasulullah dalam kalimah yang begitu. Ummiyin yang tidak tahu membaca dan menulis. Rupanya hikmahnya terlalu besar untuk menyampaikan risalah yang agung ini. Oleh kerana itu bila ayat yang dikatakan wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, ya, yakni Al-Quran itu bukanlah merupakan ucapan syaitan yang terkutuk. Bukanlah daripada ucapan syaitan yang terkutuk. Ini menunjukkan kepada kita syaitan adalah makhluk yang Allah jadikan mengajarkan kita semua perkara yang tak baik. Oleh kerana itu wajib bagi kita mempelajari tentang syaitan. Kena belajar pula. Dengan Allah, bab Allah kita dah belajar. Kan? Bab Rasul dah belajar. Alhamdulillah rukun iman tu dah belajar. Tapi bab syaitan pula tak belajar. Sedangkan Allah dah mengisytiharkan bahawa syaitan itu aduwakum. Aduwum mubin. Dia adalah musuh kamu. Musuh kamu yang nyata. Tapi kita tak pernah belajar. Kena ambil tahu. Alhamdulillah macam Dr. Ismail Lutfi. Ya, hafizahullah yang yang terkenal di Yala tu, di Fatani tu, dia mengarang buku tu. Ya, dia mengarang buku tu yang saya pergi menziarahi dia dan dia diserahkan buku itu kepada saya. Dia kata tolong terjemahkan dalam bahasa Melayu Malaysia. Okey, dia asalnya buku tu dalam bahasa Fatani, Fatani tulisan Jawi. Ya, yang digeruni di sebagian manusia di Malaysia. Okey, tulisan Jawi. So kita korbankan diri untuk terjemahkan dalam bahasa Melayu supaya senang dibaca. Okey, insya-Allah ya, dalam proses penterjemahan sikit. Kenapa menarik? Kerana dia katakan bahawa tidak ada orang yang bahaskan syaitan secara khusus. Betul juga bila tengok memang tak ada kitab. Bab syaitan khusus memang tak jumpa. Ya. Tapi ramai orang sebut syaitan kamu, ada pula. Kalimah tu disebut, tapi apa dia syaitan ini? Tidak diterangkan secara khusus. Jadi alhamdulillah ya, kita nanti kalau dah siap terjemah nanti kita boleh ambil. Boleh ambil tapi berbayar, jangan cuma pula kan. Okey, tapi masya-Allah Ustaz Ismail Lutfi agak menarik dalam bab ni. Dia kata kita cuba bukakan, maksudnya kalau nak jual jangan mahal kerana ini ilmu untuk dimanfaatkan kepada semua. Masya-Allah. Kita katakan okey, tak apa, kita akan menolong, membantu antara satu sama lain dalam bab ini, ya. Jadi syaitan adalah musuh kamu yang nyata. Allah dah mengisytiharkan syaitan terlalu banyak dalam Al-Quran yang mengisyaratkan dia adalah musuh kita yang nyata. Yang dikategorikan bila disebutkan jahat, pertama syaitan, iblis, semuanya itu adalah jin. Okey, jin. Kita dah terangkan dulu rasanya. Jin kategori Islam dan kafir. Semua jin kafir dikategorikan syaitan. Semua jin kafir adalah syaitan. Jin Muslim terbahagi kepada dua, soleh dengan yang tidak soleh.
Yang tidak soleh dikategorikan panggilannya syaitan juga. Yang soleh, okey. Yang tak soleh ni, ya, tak soleh. Dalam Islam begitu juga. Dalam Islam, orang kafir, orang Islam. Pada Islam terbahagi kepada 3. Okey? Orang munafik dan orang fasik. Maka orang munafik dan fasik ni dikategorikan fasik. Orang zalim apa tu kategorikan fasik. Orang mukmin soleh satu. Okey? Macam itulah keadaan dia. Fasik. Jadi semua syaitan yang jahat, mana-mana juga, walaupun nama dia Islam, maka di kategori jin yang jahat, mana-mana juga, maka dikategorikan syaitan, dinamakan syaitan padanya. Okey? Baik. Dan kalimah syaitan ini juga ditujukan kepada suatu benda yang jahat. Tak pernah kita tengok orang yang soleh dipanggil syaitan. Pernah? Ai, si soleh tu syaitan. Tak ada. Ya, tapi orang jahat semua dipanggil syaitan. Ya, sampai kalimah-kalimah yang buruk semua ditujukan kepada yang jahat. Lalu di sini Allah bagi firman satu ayat di dalam surah Asy-Syu'ara. Surah Syu'ara ayat yang ke-210. Surah yang ke-26. Ayat 210. Memang tak ada aircon hari ni, ke apa? Ustaz dah tarik ni panas ni. Tinggal nak buka baju je. Tak boleh, okey. Okey, ayat 210. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Dan Al-Quran itu bukanlah dibawa turun oleh syaitan-syaitan, dan tidaklah patut mereka membawa turun Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan kuasa, yakni tidak berkuasa. Ya. Kerana apa, tuan-tuan dan perempuan? Dia berkaitan dengan ahli nujum 4 belalang pada zaman itu. Kerana ahli nujum ini banyak bergantung kepada laporan-laporan syaitan. Kita tahu pada zaman sebelum Rasulullah diutus menjadi Nabi, Iblis ni, syaitan-syaitan ni boleh naik sampai ke atas langit sana. Kerana apa? Kategori jin yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, mereka ada sayap juga. Mereka boleh terbang. Ya, mereka ada sayap, mereka boleh terbang. Dan mereka terbang semata-mata nak mendengar cerita di langit. Agak menarik ya, suatu benda. Tapi kita beriman pasal dia ada hadis. Okay? Mereka mendengar bisikan cerita-cerita ataupun persembangan para malaikat di langit. Bagaimana? Wallahu alam. Hanya Iblis, dia tahu. Kenapa? Dia pernah duduk dengan malaikat. Kan? Jadi, mungkin dia ajar pada anak cucu dia bagaimana cara nak mendengar maklumat daripada malaikat-malaikat. Tak mustahil kan, dia ada anak cucu juga, macam kita lah ya. Tok nenek tu pandai mengair ikan, dia ajar anak cucu mengair ikan, ya, menangkap ikan, duduk di kawasan sawah, jadi dia pandai, mahir. Jadi begitu. Dan mereka mendengar bisikan-bisikan malaikat-malaikat di langit tu, yang mana merupakan bisikan yang boleh dibawa ke bumi, lalu dibawa ke bumi kepada ahli nujum. Lalu ahli nujum bila orang bertanya, dia menjawab. Itu yang kadang-kadang betul. Yang betul itu bertepatan dengan cerita di langit. Yang tak betul tu, itulah nujum 4 belalang yang direka ciptanya. Okay? Begitu kedudukan jin-jin ni. Ini terbukti apabila Allah menceritakan dalam surah jin itu sendiri. Ya. Ini pasal disebabkan mereka ahli nujum di zaman itu, mereka banyak memakai nujum-nujum ni. Jadi bila Al-Quran yang dikatakan Rasulullah kata Al-Quran diturunkan oleh Jibril dari langit, mereka kata bukan Jibril, itu syaitan.
Kerana mengikut kefahaman mereka, syaitan sahaja yang boleh mengambil maklumat dari langit sana. Okey. Lalu Allah menceritakan dalam Al-Quran tentang syaitan-syaitan yang mencuri ataupun jin-jin yang mencuri rahsia dari langit dalam surah jin. Kita tengok. Surah jin juzuk ke-29 kita ambil ayat yang ke-8. Tuan-tuan dan puan cuba ya baca Al-Quran ni, kita baca terjemahan sekali ya. Jangan biarkan kita tak baca langsung Quran. Jangan berikan alasan kepada Allah kita sibuk. Bukan lama pun satu muka surat 2 minit. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Juzuk ke-29, surah ke-72. Surah jin, kita mulakan ayat yang ke-7. Ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba. Ayat ke-8, sorry. Dan sesungguhnya kami telah cuba mengetahui rahsia di langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengar-dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang siapa yang cuba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Ya, nampak tak? Ini mengisyaratkan jin-jin dahulu memang pergi ke langit untuk mendengar rahsia-rahsia di langit. Apa dia rahsia di langit tu? Perbicaraan antara malaikat-malaikat satu, dan ada benda-benda yang Allah mengisytiharkan. Ya, sampai ke hari kiamat. Kalau Allah sukakan seorang hamba tu, dia isytiharkan kepada Jibril. Lalu Jibril isytiharkan kepada para malaikat. Bagaimana? Wallahu a'lam, ilmu di sisi Allah. Cara dia di sisi Allah. Kita tak tahu. Tetapi para jin, mereka cuba mendapatkan maklumat-maklumat tersebut. Ya, maklumat-maklumat tersebut. Duduk di sana sebelum kemunculan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi selepas Rasulullah diutuskan menjadi nabi, maka di situ semua maklumat-maklumat di sana tertutup. Ya, para malaikat akan mengejar iblis, syaitan yang mencuri maklumat dengan apa orang kata, taib bintang itulah, apa meteor, apa komet, apa semua itulah bentuk berapi. Okey. Dan mereka syaitan-syaitan yang kena dengan pantulan api ini ataupun balingan api ini, maka akan mati ataupun cacat. Lepas tu mereka tak berani dah. Dan mereka cari apa puncanya. Apa puncanya? Maka didapati dalam kisah Rasulullah berdakwah di Taif, kan, satu golongan jin ya bertemu, tengah mencari-cari, terdengar Rasulullah membaca Al-Quran. Ya, ianya terdapat dalam surah apa ya? Dalam surah Saffat ada satu. Dalam surah Saffat yang menceritakan bahawa konsep yang sama juga, mereka cuba nak mendengarkan rahsia di langit lalu diserangkan oleh api-api yang menyala. Dalam surah apa ya? Tak ingat dah. Surah Saffat ayat pertama sampai ke 10 boleh kita tengok.
Tak apa. Ayat surah Jin yang pertama pun dah menceritakannya dalam kisah ni. Ya, pada surah Jin itu sendiri, ayat yang pertama itu dah menceritakan kedudukan bagaimana mereka mendengar wahyu yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak apa. Kita sambung balik ayat yang kita baca tadi. Dan kita telah menerangkan bagaimana kafir Quraisy menuduh Rasulullah dengan mengatakan bukan Jibril yang mendatangkan Al-Quran. Dengan kita kupaskan ayat la yamassuhu illal mutahharun. Okey, tidak menyentuhnya melainkan al-mutahharun itu adalah malaikat. Dah kita terangkan. Kemudian kita melihat ayat ini balik. Surah At-Takwir ayat yang berikutnya. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu akan pergi? Maksudnya di sini, apabila Al-Quran dah diterangkan kedudukan Al-Quran begini begitu dan kebenaran Al-Quran risalah ini adalah datang dari Allah, fa'aina tazhabun sekarang. Kemana kamu nak pergi? Kemana kamu nak berhujah lagi? Kemana kamu nak berhujah lagi? Kemana kamu nak cari petunjuk lagi? Yang dimaksudkan oleh ulama tafsir, ya fa'aina tazhabun. Sekarang kamu nak ke mana? Benda dah clear, dah jelas dah. Bukti dah nyata. Apa lagi alasan kamu? Okey, fa'aina tazhabun. Jadi kafir Quraisy memang tidak ada dalil dah. Tidak ada alasan. Seharusnya mereka kena beriman, tetapi sayang mereka tidak beriman. Lalu Allah mengatakan, in huwa illa dzikrul lil alamin. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Yakni peringatan bagi semesta alam. Yakni ianya merupakan peringatan kepada manusia dan jin. Dan ianya mempunyai peranan dalam sistem alam semesta. Yakni Al-Quran memberi petunjuk bagaimana nak menjagakan alam semesta ini dengan cara yang betul. Jaga bumi cara yang betul. Jaga kenapa kita dilantik sebagai khalifah dan peranan kita mentadbir dunia ini dengan betul. Okey, oleh kerana itu Allah mengatakan ianya merupakan peringatan lil alamin yang menjadi petunjuk pada semua makhluk, ya, yang paling penting ialah kita sebagai manusia. Kemudian Allah mengatakan liman syaa'a minkum an yastaqim. Bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Siapa yang nak menempuh jalan yang lurus? Tuan-tuan dan perempuan, ayat ini bukan maksudnya siapa nak ikut jalan yang lurus, dia boleh ikut. Bukan. Allah tidak mengatakan begitu. Siapa yang tak nak ikut, boleh belahlah, tak nak ikut, tak apalah. Bukan begitu. Kerana apa? Kalau kita menyaksikan di dalam surah Al-Kahfi, bagaimana Allah memberikan peringatan. Ya. Kalau kita lihat, okey, kita buka surah Kahfi, sambil itu saya menerangkan, misalan dalam ayat-ayat, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami memberikan petunjuk jalan syukur ataupun kufur. Bukan suruh ikut jalan kufur, tetapi mengisyaratkan yang kita faham, Allah mengarahkan kita mengikut jalan yang syukur. Okey? Di dalam ayat surah Kahfi, surah yang ke-18, ayat yang kita terangkan, ayat yang ke-29 dalam surah Kahfi. Allah berkata, Allah berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum
Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nampak tak ayat tu? Ya, Allah kata apa? Kita tengok sikit. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa inginkan kafir, biarlah ia kafir. Macam Allah kata, buat. Boleh buat pula. Nak beriman, beriman. Nak kafir, kafir. Betul ke? Tetapi kita tengok ayat yang berikutnya. Ya. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah sedia bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang bergelojak mengepung mereka. Okey. Dengan arti kata lain, kalau kamu nak beriman, beriman. Kamu nak kafir, kafir. Tetapi ingat, jika kamu kafir, neraka yang menyala-nyala itu menunggu kamu. Itu dia kaedah dia. Bukan Allah suruh kita buat pilihan supaya boleh ambil iman, boleh ambil kafir. Ya, boleh meraihkan apa perayaan apa nama bunyi ponggang ke tak boleh. Bukan begitu kaedahnya. Kaedah orang yang beriman lain. Ya, kita ada pendirian kita. Okey? Suara ada masalah sikit. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang zalim itu neraka yang menyala-nyala mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, nescaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan mukanya. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Okey. Jadi dengan arti kata lain, bukan untuk kita memilih iman ataupun kufur, tetapi untuk kita memilih iman sahaja tanpa memilih kekufuran. Kemudian Allah mengatakan, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Tuan-tuan dan perempuan, itu dia petunjuk. Ya, Alhamdulillah kita mampu datang ke sini dengan petunjuk Allah. Kalau tidak, ya belum tentu kita mampu. Entah, ya Haji, ya kita ada kat kedai chai, kedai teh sana, tengah minum teh tarik, sembang-sembang kencang, kedai nasi lemak ke, ya, kedai baru makan apa, nasi goreng Amerika ke. Subhanallah. Tapi Alhamdulillah dengan petunjuk Allah. Oleh kerana tu dalam bab ini kita kena minta, sentiasa minta Allah berikan kita petunjuk, Allah istiqamahkan kita. Ingat tuan-tuan dan perempuan, jangan kita rasa selesa dah. Aku dah faham Quran Sunnah. Jangan. Ya, kerana apa? Perjalanan kita selagi kaki kita tidak jejak di syurga, belum lagi selesa untuk kita. Ya. Jadi sampai di sini ayat yang terakhir dalam surah At-Takwir. Ya, yang paling penting kita dapat beramal apa yang boleh kita beramal, dan kita beriman dengan apa yang telah ditetapkan oleh syarak untuk kita beriman. Maka mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Ada apa soalan dalam surah At-Takwir? Nak tambah ni surah, suara agak anu sikit. Ya, na'am dik. Kisah yang mana tu, yang bertemu kat kebun? Atau dia mencuri harta apa? Harta Baitul Mal umat Islam yang Abu Hurairah tangkap tu. Ya. Okey. Itu berkaitan dengan satu kisah yang mana kita kena tahu yang menurunkan Al-Quran tetap Jibril. Okey, Jibril. Itu sabit. Ya, tidak ada ragu-ragu. Cuma pada Al-Quran dia ada ayat-ayat
yang mana ayat-ayat itu digeruni oleh syaitan ataupun ayat-ayat yang dijadikan syifa, perubatan dalam Islam, ya, tak dinafikan, dan kelebihan-kelebihan ayat tertentu. Tapi ingat, kita berdiri bersama dalil-dalil. Jangan kenapa setengah orang dia akan jadikan ayat-ayat dalam Al-Quran itu semata-mata untuk perubatan. Kalau ruqyah tu mungkinlah kita rasa boleh lagi. Tapi bila dah sampai satu tahap, kalau kamu nakkan anak kamu cantik, maka bacalah surah Yusuf. Dia jadi macam tu yang sakit tu. Kalau nak anak perempuan, baca surah Maryam. Nak anak lelaki, baca surah apa ke saya pun tak ingat dah tu. Ya, kita tak menerima kaedah-kaedah yang begitu. Okey? Betul, Al-Quran itu adalah ubat dan penawar, tetapi bukan kaedah-kaedah macam itu. Ada yang mengambil, kalau nak, ya, saya pun pelik. Dia terutamanya orang-orang yang kalau nak cantik, dia jenis-jenis macam itu, kan? Na'udzubillah min zalik. Digunakan ayat Quran untuk perkara yang begitu. Tak boleh. Okey. Baik. Tetapi ada ayat-ayat Al-Quran yang Allah itu yang disebutkan kita berdiri dengan dalil-dalil yang clear, jelas, dalil yang sahih, seperti di antaranya ayat dua kul tu, kul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas dengan surah Al-Falaq. Sabit daripada hadis yang Jibril mengajar Rasulullah, itu di antara ruqyah menghadapi sihir, kan? Okey, ini berkaitan dalam kisah apabila yang berlaku syaitan mencuri harta, ialah harta, apa bentuk harta tu, makanan ataupun kita lihat, wallahualam tak ingat dah dalam kisah tu, tetapi syaitan mencuri harta daripada Baitul Mal umat Islam. Waktu tu Abu Hurairah ditugaskan untuk menjaganya. Okay. Syaitan yang jenis mencuri tu orang panggil toyol tu. Kerja curi je. Okay. Baik. Jadi dia mencuri. Dulu tak ada CCTV di bawah penjagaan, kan. Tapi Abu Hurairah dapat kesan dan tangkap. Bila tangkap, ya, nak dibawakan kepada Rasulullah, dia kata, tolong jangan bawa aku, tolong jangan bawa aku. Mereka ni pengecut. Ya, pengecut. Kita yang jadi pengecut zaman sekarang. Syaitan ni pengecut sebenarnya. Kita jadi pengecut. Sebab apa? Sebab dimomokkan cerita syaitan tu, ya, jadi hantu, kan? Bila jadi hantu begini, jadi kita pun takut. Na'udzubillah, syirik. Okey. Kemudian bila diminta nak dibawa, dia kata, tolong jangan bawa aku kerana aku ada anak apa semua gini. Lalu aku berjanji takkan datang lagi, kan? Bila dia kata begitu, ialah kita manusia ni masih ada simpati, kan? Okey, lepas. Lepas tu pada pagi esoknya, dan sudah tentu Rasulullah asalnya tak tahu, tetapi dengan wahyu dia tahu. Lalu dia mengatakan, wahai Abu Hurairah, apa kisahnya semalam? Abu Hurairah pun terkejut. Lalu dia ceritalah, ada pencuri itu, dia masuk, dia ambil harta, ambil barang-barang dalam tu, ya, saya dapat tangkap. Apa dia kata? Dia tak akan datang dah, ya. Lalu Rasulullah kata, dia akan datang, kan? Maka bila Abu Hurairah dengar Rasulullah kata akan datang, lagilah Abu Hurairah berhati-hati. Jadi dia tengok memang datang. Datang, tangkap lagi. Ugut juga nak bawa, kan? Ugut juga nak bawa, dia minta maaf sekali, dia janji tak nak datang. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan, itulah nama penipu, syaitan, kan? Jadi kalau manusia buat perangai macam itu pun macam syaitan. Kan? Penipu, nak bayar hutang tak bayar-bayar. Penipu betul, syaitan betul, kan? Misalan lah. Okay? Kemudian dia lepaskan, esoknya Rasulullah bertanya lagi. Lalu Rasulullah mengatakan, dia akan datang lagi. Maka malam yang ketiga dia datang, betul datang. Kali ni Abu Hurairah geramlah, kamu ni penipu, kan? Maka dia kata, aku akan bawa kamu kepada Rasulullah. Tolong. Kali ni dia merayu sangat-sangat. Lalu dia mengatakan, apa dia? Aku akan ajar kamu satu perkara. Jika kamu lakukan, maka syaitan tidak akan dekat pada kamu, ya, terutamanya di malam hari itulah. Lalu apa dia? Bacalah ayat kursi. Lalu bila dengar tu dia lepaskan. Maka esok Rasulullah bertanya lagi kepada Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah mengatakan, dia mengajar aku supaya sebelum tidur baca ayat kursi. Okey, sebelum tidur baca ayat kursi.
Lalu Rasulullah memberi satu ucapan. Betul. Nampak tak? Betul apa yang dikatakan oleh penipu itu. Nampak tak? Maksudnya, syaitan ni penipu. Bila dia cakap yang betul itu memang macam emas lah nilai dia. Ya, orang yang sentiasa menipu ni, bila cakap betul orang dah tak percaya. Tapi dia dah bersungguh-sungguh cakap betul. Ya, nilai dia nak cakap betul tu memang susah. Seperti emas nilainya. Oleh kerana itu, bila Rasulullah mengatakan betul apa yang dikatakan oleh penipu itu. Iaitu dalam tu bab tu menarik sekali. Itu pasal kalau orang yang tengah merasuk rawatan pada perasuk tu akan berbicara kan. Dia bercakap orang ni buat. Kita yang apa nak sebut ya? Yang tak reti ni ya. Kita terus terima orang tu buat dia ni. Nampak tak? Dah dia laga-laga kan. Akhirnya bergaduh. Itulah tujuan dia pun. Sedangkan dia tu penipu. Dia habis dia cerita hal peribadi orang ni. Tak boleh percaya. Kaedah kami macam kami ni, ya, kami tidak akan percaya apa yang dia bercakap. Lantak kamu nak ceritalah, kami tak akan percaya. Ya, kerana kita disebabkan kes hadis inilah. Rasulullah kata, betul apa yang kata penipu tu. Penipu. Kadzab, dia kata. Okey. Dan saya tertarik ada satu buku yang dituliskan, yang dicetak oleh satu syarikat tu. Tajuk dia, Istana Dajjal di Bermuda, Tiga Segi Bermuda. Satu buku tu, yang ditulis oleh seorang Mesir yang diterjemahkan, penulis tu nama dia Muhammad Isa. Dari mana dia dapat sumber tu? Daripada jin yang dia rawat. Orang yang rawat, jin tu berbicara. Kan? Dia berbicara, sungguhnya tentera Dajjal ada di Bermuda, Tiga Segi Bermuda, gini. Itu yang saya katakan, macam mana dia boleh percaya kepada syaitan bercerita. Sampai dia buat buku, dan laris pula tu, mak. Pening kepala kita. Seharusnya tak boleh diterima penipu berbicara. Ini dicetakkan dalam buku sehingga dijual, diulang cetak, dijual, diulang cetak. La ilaha illallah. Macam mana masyarakat kita boleh menerima benda-benda yang begitu? Ya, sedangkan dia tu penipu. Dan pada dalil itu juga menunjukkan bahawa disunahkan kepada kita sebelum tidur membaca ayat kursi. Ya, sebelum tidur membaca ayat kursi. Akan untuk mendapat perlindungan dari syaitan. Itu je kisahnya. Ya, bukan syaitan yang turunkan. Tapi ianya memang dah ada. Dan juga kelebihan ayat kursi kita tahu, bila dibacakan setiap kali lepas solat, maka tidak ada yang boleh menghalangnya dari kalau dia mati masuk syurga. Ya, itu kelebihan membaca ayat kursi lepas solat. Okey. Wallahu alam. Penat ni suara nak keluarkan suara, apa pasal tiba-tiba pula? Dia banyak agak merasa panas lah apalah. Okey. Baik, kita akan masuk satu surah yang baru, namanya surah Abasa. Surah Abasa yang bermaksud ialah orang yang bermuka masam. Abasa, ya abus. Okey, kalau kita muka masam tu abasa. Okey, dah boleh bahasa Arab dah. Ya. Surah ini adalah surah Makkiyah. Surah ke-40, ke-80, ayat yang mempunyai ayat 42 ayat. Dan surah ini berkaitan dalam kisah dakwah Rasulullah SAW. Dalam siri dakwahnya ada gangguan sedikit, tetapi kita mengatakan seperti mana hadis Rasulullah SAW. Dia ada persoalan yang timbul. Ya, ada seorang syekh tu kita dengar dia nak kaitkan dengan masalah bid'ah apa, dalalah apa semua. Okey, bila dikatakan kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun, dia guna dalil tu. Semua anak Adam, apa maksud khata'? Tak belajar bahasa Arab, sorry. Okey, khata' maksudnya bersalah. Semua anak Adam bersalah. Maksudnya semua anak Adam melakukan kesalahan. Tetapi dia terjemahkan, nampak simple je, salah je. Semua anak Adam berdosa.
Jauh. Berdosa dengan bersalah lain. Disebabkan kalimah itulah dia terjebak dalam salah faham makna kullu bid'atin dalalah. Subhanallah, itu Tok Syekh dah, almarhum dah pun. Ya. Dia salah faham dalam bab tu. Saya terkejut bila dengar. Bila dia salah faham tu kan apa? Semua anak Adam berdosa. Sedangkan Rasulullah kata semua anak Adam itu bersalah. Bersalah tidak semestinya berdosa. Okey? Berdosa tu dah memang confirm salah. Semua kotor tidak najis. Tetapi semua najis itu kotor. Walaupun kita tak nampak macam jilatan anjing, nampak kotor, tak nampak. Tapi hukumnya najis. Tetapi kotor, lumpur, kotor apa, tak najis. Boleh bawa solat. Dan begitu juga, semua kesilapan tidak berdosa. Tidak dikategorikan berdosa. Tetapi semua dosa dikategorikan kesalahan. Jadi, dalam bab ini kena faham elok-elok. Kerana kesilapan manusia yang Rasulullah kata semua anak Adam akan berlaku kesilapan. Nabi Adam tersilap tak? Tersilap tak? Bersalah tak? Kan? Nabi Adam bersalah tak? Dalam ayat Quran jelas mengatakan dia bersalah. Kerana makan buah yang dikatakan buah khuldi. Ya, masyarakat kita kata begitu. Okay. Apabila dalam kisah manusia dibangunkan di padang mahsyar, lalu mereka mencari-cari siapa yang boleh mendapatkan syafaat, memohon syafaat. Lalu mereka berjumpa dengan Nabi Adam. Tolong ya Nabi Allah, kamu bapa kami, kamu dijadikan. Dan diceritakan keistimewaan Nabi Adam. Lalu mereka minta, tolonglah minta kepada Allah. Lalu apa Nabi Adam kata? Aku tak mampu, aku malu. Kerana aku ada kesalahan. Nampak tak? Cuma para nabi bersalah tak seperti mana kita bersalah. Para nabi bersalah lalu Allah tegur, mereka betulkan balik. Dan itu yang menyebabkan mereka itu maksum. Ya, mereka itu maksum disebabkan salah mereka ditegur dan mereka betulkan balik. Manusia bersalah tapi kita tak maksum. Sebab apa? Sebab bila orang tegur, Allah tak tegur dah. Oranglah tegur. Bila orang tegur, kita pula, siapa kamu? Bukan standard aku. Cewa. Kan sekarang ni. Standard aku nak tegur-tegur, tak boleh. Siapa kamu? Kan? Amboi, dah jadi ustazah lah pula. Habislah. Jadi kesalahan kita berterusan dalam bab ini. Dan terus terjebak dalam dosa. Itu beza kita dengan para nabi. Para nabi bersalah, lalu dia kembali dengan cepat. Ya. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Nampak? Fataba alaihi. Adam bertemu dengan satu perbuatan kalimah untuk bertaubat, lalu Allah ampunkan dia. Dia salah nak buat macam mana? Tetapi dia maksum. Ingat, maksum tidak boleh lari daripada para nabi. Okey. Jadi, kenapa ini amat penting? Kerana salah faham. Ya, saya tahu. Ya, salah faham berlaku dahsyat di kalangan orang-orang yang bergelar ustaz dan syekh. Dia kata para nabi tak ada salah. Itu semua hikmah. Iyalah, memanglah hikmah. Tetapi kita kena faham elok-elok kaedah-kaedah ini berkaitan dengan Allah nak menyampaikan risalah yang sebenar. Supaya kita tidak melampaui batas walaupun dia itu nabi. Ya, kerana kalau dia mengangkat nabi sampai tahap Tuhan, salah. Yang macam mana golongan Kristian mengangkat Nabi Isa sampai tahap Tuhan. Yang seperti mana Yahudi mengangkat Uzair sampai tahap Tuhan. Tak boleh. Kerana mereka manusia. Tetapi mereka diwahyukan. Itu kaedah yang penting. Kita akan menyaksikan perjalanan di mahsyar seperti mereka kata, Nabi Adam kata, pergilah jumpa Nabi Nuh, Rasul yang pertama, dan diberitahukan sifatnya. Lalu bila jumpa Nabi Nuh, lalu dikatakan, Nuh pun kata, aku malu kepada Tuhanku dengan kesalahanku. Ya, nampak tak? Pergi kepada Nabi Musa, konsep yang jawapan yang sama. Pergi kepada Nabi Ibrahim, jawapan yang sama. Pergi Nabi Isa, jawapan yang sama. Dan akhirnya barulah pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma nak menceritakan surah Abasa ini berkaitan dengan teguran Allah kepada Rasulullah. Ya, teguran Allah kepada Rasulullah. Kenapa? Rasulullah tegur, lalu dia kembali secepat.
kesilapan yang Rasulullah buat itu Allah tegur. Ya, ada beberapa, kita akan belajar nanti beberapa perkara yang Allah tegur Rasulullah sampai Rasulullah menangis, Abu Bakar menangis. Dalam kejadian ada 3 atau 4, ya, di mana Allah tegur Rasulullah. Dan Abu Bakar pun kena dalam ayat tersebut. Ya. Jadi itu di antara perkara yang perlu kita lihat, apakah maksud salah khata' itu. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawabun. Supaya tak disalah tafsir antara kesilapan dengan dosa. Ya, ini kesilapan diterjemah dosa, habislah. Terus habis. Ya, wallahu a'lam bisawab. Okay, kita berhenti kat sini dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.